Sela Janela Studios. Okay. Aduh, okay, welcome to Sela Janela Studios. Hari ni dah lama aku tak buat video, so aku akan buat video pada hari ini di channel ini bersama saya Suhaila Sela Janela. Hai semua. So, seperti yang korang tahu, hari ini adalah 19 Mac 2020, yang mana hari ini adalah hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan yang baru dilaksanakan, yang telah diumumkan oleh kerajaan melalui Perdana Menteri kita. Okay, so memandangkan aku cuti selama selama 2 minggu, so aku nak buat video lah pasal COVID-19 and then also juga pasal Perintah Kawalan Pergerakan ni. So, seperti yang kita tahu, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan daripada 18 Mac 2020 sampai 31 Mac 2020, iaitu sampai hujung bulan ni lah. So selama 14 hari. So selama sebelum daripada dalam beberapa hari sebelum penguatkuasaan kawalan pergerakan tu, perintah tu terdapat ada macam-macam isu yang terjadi. So hari ni aku macam nak sembang sikit pasal isu-isu yang terjadi dalam berlaku sebelum dan semasa berlaku Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jom, let's start. Ini adalah pandangan peribadi aku sebagai seorang rakyat Malaysia. Kalau ada yang salah ataupun yang tak sama pendapat dengan korang, so aku harap dimaafkan. So siapa-siapa yang ada komen ataupun ada pandangan ataupun ada luahan hati, boleh komen di bawah. Okay? Alright. So isu-isu yang terjadi semasa pelaksanaan, sebab seperti yang kita tahu sekarang, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ini disebabkan oleh penyakit COVID-19, which is Coronavirus Disease 2019, yang mana telah telah positif. Ada lebih daripada 700 orang yang positif COVID-19. And then di Malaysia sudah ada berlaku 2 kematian. So banyak isu yang terjadi. First isu yang kita perasan adalah panic buying. Panic buying means beli barang keperluan yang terlampau banyak, which is rakyat Malaysia ni, dia orang dah tahu dah akan ada Perintah Kawalan Pergerakan. So dia orang berpusu-pusu pergi ke tempat ataupun pergi pasar-pasar raya untuk membeli keperluan selama 2 minggu. Tetapi diorang tak beli secara berhemah. Diorang beli secara panik, and then mengakibatkan kebanyakan pasar raya di Malaysia ni kehabisan stok, dan ada orang yang tak dapat bekalan makanan. So bagi aku is not good lah, sebabnya kita bukannya kena perintah berkurung, tak boleh keluar rumah langsung. Kita ada lagi pasar raya atau supermarket masih still buka. Even dalam tempoh 14 hari ni ada pasar raya dan certain kedai yang buka. So tak perlu untuk semua rakyat Malaysia terlampau panik sehingga menyebabkan korang beli secara membabi buta. So sebab itulah orang banyak akibat ataupun kesan-kesan yang tak elok lah daripada panic buying ni, which is first adalah membazir. Sebab korang beli yang terlampau banyak, and then korang tak tahu pun yang dalam masa 14 hari tu betul ke korang akan masak kat rumah. Entah korang buat food panda ke kan, order daripada online ke, korang tak tahu, which is not good lah. Sebabnya korang dah membazir dekat situ. Padahal sebenarnya korang boleh share dengan orang-orang lain yang tak dapat nak beli, yang kehabisan. Sebab aku banyak tengok dekat gambar-gambar semua penuh satu troli. Padahal kita ni berkurung Perintah Kawalan Pergerakan hanya 14 hari. Itu pun boleh keluar lagi kat rumah
untuk certain keadaan ataupun kecemasan sahaja, bukan totally lockdown. So aku harap isu panic buying ni sangat, orang kata, serius lah. Sebabnya macam tak perlu kot korang nak panik kan. Korang boleh beli makanan secara ala kadar. Dan kesan yang second lah yang aku dapat adalah memanipulasikan harga. Sebab bila peniaga ni, dia dah tahu dah orang panik, and then terdapat manipulasi harga lah, seperti kenaikan barang secara tiba-tiba tanpa ada orang kata valid reason. So dia naikkan sebab orang akan beli even selagi stok masih ada. Tu yang aku nampak lah. And then the second issue adalah panic travelling. Tu aku cakap lah, dia macam, kita tahu hari tu kan sebelum start Perintah Kawalan Pergerakan tu 18 hari bulan, diorang ada buat, Ketua Polis Negara dia ada buat satu pengumuman yang mana diperintahkan tiada keluar masuk antara negeri. Tak ada keluar atau masuk antara negeri. So dari situ maksudnya kita tak boleh keluar. Contoh, kalau aku duduk Kuala Lumpur, aku tak boleh pergi ke Johor, and then orang Johor pun tak boleh masuk ke Kuala Lumpur. Dan pada masa yang sama, tiba-tiba dia keluarkan satu juga, kalau nak pergi ke tempat lain, ke negeri lain, perlukan ada borang, isi borang ke luar negeri, dan borang tu kena hantar kat balai polis lah. So menyebabkan diorang ni, rakyat Malaysia yang orang kata terus nak balik ke kampung, terus berpusu-pusu pergi ke balai polis, dan menyebabkan ada berlaku mass gathering kat situ, yang mana semua orang dah tak kira lah siapa-siapa pun terus datang ke balai polis semata-mata nak dapatkan borang tu, which is sangat tidak bagus. Sebab apa? Kat situ korang dah berkumpul beramai, korang tak tahu pun dalam tu ada siapa-siapa yang ada COVID-19 positif ke, yang tak ke, semua bercampur. And then kat situ ada body contact, yang mana lagi menyebabkan possibility untuk kau kena COVID-19 ni adalah tinggi. So sangat tak bagus lah. Sebab bagi aku rasa macam, bila aku tengok gambar-gambar semua kat dalam Twitter, kat dalam Instagram, sebab penuh satu balai polis. Memang bukan nak cakap aku tak insist untuk balik kampung. So sekarang ni memang aku tak balik kampung pun, aku duduk je dekat KL ni, sebab aku pun tak pasti untuk keluar. Sebab kita Selangor dan Kuala Lumpur adalah tempat yang red zone, which is yang banyak possibility untuk ada COVID-19. Dan mangsa orang kata bilangan yang kena adalah paling banyak dekat area Kuala Lumpur dan Selangor lah. So aku pun, bukan aku tak nak balik kampung, tapi aku rasa macam tak berbaloi untuk korang beratur beramai-ramai dan memberi pendedahan kepada diri kau untuk kena COVID-19 tu. Memang sangat tak bagus lah. Dan macam kita tengok lah, kita macam rakyat Malaysia ni, dia macam, aku pun kadang-kadang tak faham juga kenapa diorang boleh berfikiran secara macam tu. Kau bayangkan kalau korang pergi ke balai polis lah, korang kena pastikan, make sure yang korang ni dijamin untuk tidak ada apa-apa body contact. Sebabnya kita tak tahu pun dekat luar sana, orang yang berjumpa, orang yang duduk sebelah kau tu, sama ada dia negatif atau positif, kita tak tahu. So bagi aku, mass gathering dekat balai polis and then also dekat
dekat pasar raya adalah sepatutnya tak wajar dilakukan oleh rakyat Malaysia. Sebab kita boleh tengok kes dekat Itali yang benda tu terjadi sebabkan sikap panik rakyat-rakyat dia semata-mata sebab tak nak terkena penyakit ataupun wabak COVID-19, and then semua keluar daripada area tu dan menyebarkan lagi banyak penyakit di setiap daerah-daerah atau setiap negeri-negeri di sana. So please lah Malaysian, tolonglah jangan jadi macam tu. Bukan aku cakap aku tak nak balik kampung 2 minggu kot. 2 minggu tak ada kerja. So macam kita macam duduk KL ni seorang-seorang, nasiblah adik-adik aku ni. Kalau tidak, aku rasa macam nak buat apa kan. So aku buat video ni supaya memberi kesedaran kepada korang. Tolonglah, bukan kita, at least korang bagi reda dulu TBS tu, jangan sampai penuh, ataupun balai polis tu. Tolonglah, jangan ambil benda ni mudah. Sebabnya COVID-19 bukannya dah tahap pandemik yang dikategoriskan daripada WHO. Pandemik ni semua negara ada benda tu. Sudah memang tahap tertinggi lah, bukan tahap endemik lagi, dah pandemik. So jangan ambil benda ni ringkas, jangan terlampau ambil mudah. Sebabnya kita tak kena lagi. Mungkin kita adalah orang yang bernasib baik untuk tak kena, tapi kita kena pastikan yang benda ni tak merebak dengan lebih banyak lagi. So Malaysia, please, Malaysian, rakyat Malaysian, tolonglah do your work. So third issue adalah ni memang paling aku suka lah. Sebabnya yelah dah tak ada kerja kan, so kita pun scroll lah Twitter, scroll lah Insta, and then scroll Facebook. So kita nampak rakyat Malaysia ni saling tuduh-menuduh antara satu sama lain, which is antara netizen dengan netizen tuduh ni, oh kau pergi travel, kenapa kau pergi travel, macam tu kau dah tahu kot dekat Europe sana lagi banyak, lepas tu kau datang kat sini bawa penyakit. Ataupun and then tuduh kerajaan dulu ataupun kerajaan sekarang, which is bagi aku bukanlah tak boleh untuk kita mengeluarkan pandangan, tapi bagi aku is kalau siapa-siapa yang keyboard warrior lah, yang jenis tulis tanpa fikir apa-apa, contohlah selalu menyalahkan kerajaan. Bukan aku nak kata aku mendefend kerajaan, tak juga. Sebabnya kita pun tahu kan macam mana sekarang berlaku kita punya politik kerajaan kita. Tapi tu benda lain lah. Yang penting kau jangan terlampau menyalahkan kerajaan sampai kau lupa apa yang kerajaan dah buat. At least diorang punya langkah-langkah penjagaan yang sepatutnya kita as a rakyat Malaysia kena support, and then kena buat apa-apa yang diorang suruh buat. Janganlah asyik cakap, oh kau baru sekarang lah nak buat, boleh pergi main golf dulu baru nak buat perintah kawalan pergerakan kan, which is tak bagus lah bagi aku. Sebabnya at least Perdana Menteri dah cuba sedaya upaya untuk mengekang, tapi apa tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia yang mana kita ni sendiri tak dengar pun, kita tak melaksanakan apa yang dia buat. Contoh, dia cakap pergerakan kawalan perintah pergerakan kawalan start daripada 18 hari bulan. So 18 hari bulan start, 18 hari bulan malam tu korang still lagi merayap dekat bandar tanpa hala tuju, which is kau ingat ni adalah cuti tahunan, ni adalah cuti COVID-19 yang mana kau kena duduk dekat rumah. So sangat tak bagus lah. Sebabnya kau menuduh, kau orang kata pointing fingers to other person, tapi kau sendiri tak reflect semua kesalahan kau ataupun semua tindak tanduk kau, which is not good. So kita kena masing-masing kena jalankan tugas, jalankan peranan masing-masing lah. Jangan saling tuduh menuduh, sangat tak bagus. So
rakyat Malaysia lagi satu kena educate diri untuk buat social distance. Macam kita tahu kan, sekarang ni dia orang cakap kita kena kekang kena ada jarak at least 1 meter lah antara setiap orang. So jangan buat body contact dengan kawan-kawan or kita punya colleagues. So make sure ada precaution, safety precaution, and also kita kena prevent benda tu lah daripada mungkin kita rasa kita masih lagi okay sebab kita tak tahu. Sebab ada orang yang even positif COVID-19 tapi dia tak ada simptom-simptom seperti ada flu, ada sakit tekak ke ataupun demam ke, dia tak ada. So which is kita tak tahu pun benda tu ada ke tidak pada kita. So kita kena make sure buat precaution step, which is setiap sejam basuh tangan ataupun sanitize kita punya tangan. And then janganlah keluar ke rumah kalau tak ada apa-apa keperluan yang penting atau apa kecemasan yang penting. Tu yang kita perlu lakukan as a rakyat Malaysia. Kau boleh dapatkan lagi satu, jangan sebarkan benda-benda yang info yang tak sahih, info yang orang kata boleh menyebabkan orang lain pun panik. Contohnya yang berlaku adalah dia cakap hari tu kat TBS 18 hari bulan kan, 18 hari bulan kat TBS memang cakap penuh. So aku tak tahulah, dia orang kata tu gambar masa hari raya. So tak sure, and then dapat information daripada TBS yang mengatakan tu memang fake news lah. So kepada siapa-siapa yang orang kata pencetus yang menghantar orang kata fake news ni, please hentikan. And then rakyat Malaysia mana-mana tolong cari info yang sahih daripada Twitter ataupun daripada Instagram yang official seperti PDRM official ataupun KKM punya Instagram ataupun dia punya website yang official. Info-info sahih pasal COVID-19. Tolong jangan sebarkan fake news, sebab tu akan menyebabkan rakyat Malaysia ni yang dah panik, terlebih panik sampai ada anxiety disorder. So bila dah ada orang kata sikap yang macam cemas sangat, so lagi memburukkan keadaan. So keep calm and then make sure kita 2 minggu ni kita duduk dekat rumah, buat apa yang patut. Contoh kita buat video ke kan, ataupun baca buku, ataupun cari barang-barang perkahwinan kepada bakal-bakal yang hendak berkahwin tu seperti di sana. Yang jadikan masa 14 hari ni masa yang terluang, masa yang bermanfaat, yang boleh korang buat. Siapa-siapa yang orang kata ada kesedaran diri untuk tidak pulang ke kampung ataupun masih memberi laluan supaya memberi kepada diri kita, betul tak kita memang dah tak ada, kita dah kuarantin diri kita kat sini selama seminggu, and then after that mungkin boleh, kalau dah keadaan a bit safe, mungkin boleh balik ke kampung. And then pada yang dah balik kampung, make sure janganlah orang kata kuarantin lah dulu diri korang, ataupun make sure sebelum masuk tu korang dah bersihkan, mandi diri, dah make sure yang korang clean lah daripada apa-apa sebarang orang kata bagi clean lah, untuk sanitize kan. Korang ada precaution step sendiri. Make sure bila korang balik kampung, tolonglah jangan bawa benda-benda penyakit-penyakit yang berbahaya ni, sebab kita pun tak nak menyebarkan lagi COVID-19 ni. So kita naklah kat kampung kita yang aman damai tu tiba-tiba terkena kan. Sebab kita ni daripada bandar yang ada memang red zone area, seperti aku yang duduk di sini. So terpaksalah kita buat video banyak-banyak. So aku harap aku akan dapat buat video yang banyak-banyak untuk 2 minggu ni.
sebelum aku habiskan video aku, sebab aku rasa dah terlampau panjang aku bercakap. So aku harap ada manfaat lah, ada ilmu yang dapat kita sebagai rakyat Malaysia. So kita tahu apa isu-isu yang dalam waktu COVID-19, isu COVID-19 ni ada banyak-banyak lagi isu-isu kecil yang boleh kita jadikan pengajaran, yang jadikan iktibar. Sebab kadang-kadang kita sendiri tak tahu benda ni datang kepada kita atas sebab apa. Mungkin ada kesalahan kita ataupun ada kesalahan yang kita tak sedar. So harapnya 14 hari Perintah Kawalan Pergerakan ni kita boleh muhasabah diri kita, boleh buat perkara-perkara yang berfaedah, and then jaga kesihatan diri, jaga stay healthy, make sure kita sentiasa sihat. Jangan buat body contact terlampau rapat dengan orang. Jangan buat mass gathering. Mentang-mentang kau cuti 2 minggu, kau pergi duk melepak. Please jangan. Stay at home. Seperti Perdana Menteri kita cakap, stay at home. Just stay at home. Just stay at home. Duduklah diam-diam di rumah. Kat mana awak duduk, duduklah kat situ. Kau buatlah apa yang kau nak buat kat rumah kau tu, tapi make sure korang duduk. Muhasabah muhasabah. Muhasabah lah weh. Muhasabah. Okay. So sampai sini video kali ini. So aku harap apa yang menyakitkan hati, apa yang baik kita boleh ambil, yang mana yang buruk semua datang pada diri saya. Saya minta maaf. Ini adalah pendapat peribadi aku. Mana-mana yang korang rasa tak berkenan ataupun tak sesuai dengan pandangan kau, macam Suhaila ni dah apa-apa je kan, it's okay, never mind. Itu adalah pendapat peribadi. So itu sajalah. So aku harap kita jumpa untuk next video. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Jap. Belum lagi habis video ni. So, sebelum korang habiskan video ni ataupun sebelum korang tutup channel ni, korang kena like, comment, share and subscribe. Bye-bye.